Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zamri, pensyarah bagi kursus kajian tindakan dalam pendidikan dan juga pada rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 7 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan dan saya Farah Hazwani binti Ruhani P124369. Kami akan membentangkan tentang kertas usulan kajian tindakan yang bertajuk Mempertingkat Keberkesanan Penulisan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah melalui pendekatan bermain. Baiklah, kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Saya akan memulakan perbentangan ini dengan menyatakan isi kandungan kajian yang terdapat dalam slide ini. Dimulai dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Seterusnya, fokus kajian, objektif kajian, sasaran kajian, kemudian cadangan tinjauan awal dan juga penilaian, seterusnya program intervensi dan yang terakhir adalah jadual pelaksanaan program iaitu cartagan. Jadi, saya akan menyerahkan pada pembentang yang seterusnya untuk meneruskan lagi sesi perbentangan pada kali ini. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Mempertingkatkan Keberkesanan Penulisan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah melalui pendekatan bermain. Okey, baiklah. Pada refleksi pembelajaran yang lalu, kami mendapati pelajar-pelajar kami ini menunjukkan tidak minat dalam membina karangan bahasa Arab ini. Selain itu, kami juga mendapati mereka ini menunjukkan kesukaran apabila diminta untuk membuat ayat ataupun mufradat yang paling mudah. Okey, di samping itu kami juga mendapati mereka ini menunjukkan kebosanan ataupun tidak suka ataupun tidak minat bila diminta untuk membina ayat bahasa Arab. Okey, selain itu mereka ini kami melihat kurangnya penguasaan kosakata ataupun vocabulary bahasa Arab yang menyebabkan mereka ini tidak boleh untuk membina karangan bahasa Arab. Okey. Di samping itu apabila kami memberi atau latihan, kami melihat terlampau banyak kesalahan yang telah mereka lakukan walaupun kami sudah memberikan poin-poin yang penting, poin-poin yang mudah ataupun penting. Okey, mereka juga ini kurangnya tata bahasa ataupun kurangnya penguasaan tata bahasa mereka sangat lemah dalam bahasa Arab. Okey, jadi kami telah mencari jalan ataupun kaedah yang baik untuk mempertingkatkan atau menarik minat mereka dalam bina karangan bahasa Arab tersebut. Okey, jadi kami telah mencadangkan 3 teknik tersebut iaitu teknik monopoli, kad imbas dan roda impian. Okey, baiklah. Moga selepas ini mereka dapat mempertingkatkan dan menunjukkan penguasaan bahasa Arab tersebut. Okey, baiklah. Saya akan teruskan kepada fokus kajian yang mana kami memfokuskan kepada para pelajar ini untuk meningkatkan keberkesanan penulisan bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah dari segi pembinaan struktur ayat yang gramatis dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Jadi dalam program intervensi yang kami jalankan ini, para pelajar akan diberi pendedahan mengenai perbendaharaan dan pengayaan kosakata mengikut silibus yang ditetapkan iaitu kurikulum bersepadu dini. Jadi, dalam menambah baik penulisan mereka, pelbagai kesilapan yang akan kita jumpai iaitu yang pertama, mereka menghurai isi yang tidak mempunyai elemen penyusunan ayat dengan baik. Sebagai contoh, mereka meletakkan kata hubung di hadapan ayat yang mana sepatutnya ayat tersebut diawali dengan kata kerja atau kata nama. Seterusnya,
Yang kedua adalah mereka menghurai isi tanpa memilih perkataan yang betul. Dengan erti kata yang lain, pemilihan kosakata yang kurang tepat dalam menyatakan idea yang ingin mereka sampaikan dalam sesebuah ayat dalam karangan. Dan yang ketiga adalah mereka mengurai isi tanpa penyusunan idea yang teratur dalam penulisan karangan bahasa Arab. Contohnya, mereka menyusun ayat dengan menyatakan huraian yang ketiga pada idea yang utama dalam sebuah perenggan. Kerana jika kita lihat dalam susunan dan turutan dalam perenggan tersebut, mestilah dimulai dengan idea utama, seterusnya diikuti oleh huraian pertama, huraian kedua dan seterusnya huraian ketiga. Dan kemudian pelajar mestilah menyatakan hujah ataupun bukti serta beberapa contoh yang lain bagi menguatkan lagi idea utama dalam perenggan tersebut. Jadi, kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Selepas kajian ini selesai dijalankan, kami berharap pelajar-pelajar dapat mencapailah objektif yang telah kami susunkan. Okey, yang pertama, murid-murid dapat meningkatkan penguasaan dalam bahasa Arab. Ini sangat penting. Sebab apa? Kita tak nak selepas program ini dijalankan, pelajar-pelajar masih tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda peningkatan ataupun positif. Kita nak ada, orang kata adalah peningkatannya daripada sebelum ni. Biar murid-murid lagi semangat untuk membina karangan bahasa Arab tersebut. Okey, seterusnya murid dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Ini sangatlah penting sebab apa? Kita tahu untuk membina karangan bahasa Arab, kita memerlukan penguasaan kosakata, vocabulary. Penting ini sebab kalau kita tidak menunjukkan penguasaan tersebut, kita tidak boleh membina karangan. Jadi pelajar-pelajar ni moga dengan asbab kajian ini kami jalankan, murid-murid dapatlah menunjukkan minat untuk menambah vocabulary kosakata tersebut. Yang kedua, murid-murid dapat meningkatkan minat untuk membina karangan bahasa Arab. Okey, kita tahu kan untuk mengajar ataupun untuk menarik minat diorang ni bukanlah mudah. Tapi ialah moga dengan apa yang kami akan lakukan selepas ini, murid-murid dapatlah menunjukkan minat, suka, fokus dan bersemangat untuk membina karangan bahasa Arab tersebut. Okay, yang ketiga, murid dapat mengurangkan kesilapan dalam membuat karangan bahasa Arab. Okay, seterusnya, untuk meningkatkan penguasaan penulisan karangan bahasa Arab berdasarkan teknik monopoli, kad imbas dan roda impian. Sebab apa? Dalam program ini, program yang kita akan jalankan ini, kami menggunakan tiga teknik yang sangat best sekali. Yang pertama, teknik monopoli, kad imbas dan roda impian. Itu akan memberi semangat suntikan untuk diorang lebih semangat, lebih menunjukkan minat untuk membina karangan bahasa Arab. Okey, yang keempat, mempelbagaikan kaedah pengajaran guru dan pembelajaran murid. Mungkinlah dengan selepas kajian ini, cikgu-cikgu akan lebih mempelbagaikan lagi kaedah dan pelajar-pelajar pun menunjukkan minat dan semangat dalam membina karangan bahasa Arab tersebut. Okey, saya akan meneruskan sesi pembentangan pada kali ini dengan menerangkan tentang sasaran dalam kajian ini. Kami mensasarkan kepada pelajar-pelajar kelas 3 UM di Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur di Pontian Johor bagi mata pelajaran Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, yang mana kelas ini terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan. Yang mana kami lihat pelajar-pelajar dalam kelas ini mempunyai tahap penguasaan yang kurang memuaskan dalam membina karangan bahasa Arab. Jadi, kita akan pergi pada slide yang seterusnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang cadangan, seterusnya program intervensi dan juga jadual pelaksanaan program.
Okey, seterusnya saya akan sambung dengan cadangan tinjauan awal dan penilaian, iaitu ada dua, iaitu ujian sebelum dan selepas intervensi dan juga pemerhatian. Okey, untuk ujian sebelum dan selepas, kita ada 3 fasa, iaitu yang pertama, semakan kertas peperiksaan pelajar, yang kedua, soal jawab terhadap pelajar, dan yang ketiga iaitu ujian penilaian yang akan kita jalankan. Okey, pada peringkat pertama iaitu semakan jawapan, guru perlu meneliti dan menilai jenis kesalahan yang sering pelajar lakukan ketika dalam peperiksaan. Sebagai contoh, pada soalan yang ke-10, kita dapat lihat pelajar ini sudah menguasai teknik untuk menjawab soalan, tetapi mereka kurang pembedaran kata ataupun dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai mufradat. Manakala pada soalan 16, pelajar ini mungkin lupa teknik menulis ayat yang telah dipelajari, di mana untuk menulis ayat jumlah fi'liyah, iaitu perkataan pertamanya adalah kata kerja, perkataan tersebut mestilah sentiasa dalam keadaan tunggal. Ataupun mungkin pelajar ini tertukar dengan kaedah untuk menulis ayat menggunakan jumlah ismiyah. Ada beberapa kemungkinan berlakunya kesalahan macam ni. Mungkin mereka tahu tapi cuai kerana tergesa-gesa ketika menjawab. Mungkin juga mereka lupa dan tertukar dengan cara penulisan ayat yang bermula dengan kata nama dan kata kerja. Atau mungkin juga mereka tidak tahu kaedah yang sebenarnya dan sepatutnya untuk membina ayat. Cadangan seterusnya yang boleh dilakukan oleh guru adalah dengan membuat soal jawab dengan murid, sama ada secara bersemuka ataupun mengedahkan kertas tinjauan. Dengan cara macam ni, guru bukan sahaja dapat mengepas topik yang sukar pelajar kuasai, malah dapat meningkatkan lagi bonding antara guru dengan pelajar, dan seterusnya secara tidak langsung akan merancakkan lagi proses pembelajaran dalam kelas nanti. Setelah topik-topik sukar itu dapat dikenal pasti, guru perlulah menilai dan membuat analisa. Maka guru akan dapat tahu topik yang benar-benar murid kurang kuasai, sebab kalau hanya dari kertas peperiksaan, banyak kemungkinan boleh berlaku. Antaranya seperti yang saya dah nyatakan tadilah. Dan seterusnya iaitu ujian penilaian, yang mana ujian ini perlu direka khas bertepatan dengan tajuk-tajuk yang sukar dan sering pelajar cuai ketika menjawab soalan. Soalan ujian ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama tata bahasa, yang kedua perbendaharaan kata, dan yang ketiga membina ayat. Dan soalan-soalan ini perlu dibuat berpandukan hasil analisis guru pada kesalahan dan juga soal jawab antara murid yang dah dilakukan sebelumnya. Seterusnya iaitu pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian awal, murid jarang memberi respon ketika disoal dalam kelas. Mungkin mereka takut salah ketika menjawab, atau mungkin kerana mereka tak tahu jawapan apa yang perlu mereka berikan. Seterusnya, murid memberikan jawapan yang kurang tepat dan kurang sesuai. Seperti mana contoh yang saya dah tunjukkan tadi, ada pelajar yang berikan jawapan yang salah kerana mereka kurang menguasai perbendaharaan kata ataupun mufradat, ataupun dengan nama mudahnya vocabulary. Dan ada juga yang cuai ketika menjawab, bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi mungkin kerana tergesa-gesa untuk memberikan jawapan. Dan seterusnya, setelah membuat perhatian dan analisis secara terperinci, guru bolehlah membina aktiviti ataupun permainan yang sesuai untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, meningkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Arab. Dan aktiviti atau games yang dijalankan tu mestilah bertepatan dan selari dengan topik-topik yang kurang pelajar kuasai dan yang sering kali mereka cuai ketika menjawab soalan. Okey, sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan Naim bin Azman. Okey. Seterusnya, saya akan teruskan lagi iaitu mengenai dengan program intervensi yang dicadangkan. Program intervensi yang kami cadangkan, kami bahagikan kepada 3 buah modul. Modul yang pertama iaitu modul permainan monopoli. Modul yang kedua iaitu modul permainan kad imbas. Dan yang ketiga iaitu modul yang terakhir iaitu modul permainan roda impian. Seterusnya, kita teruskan lagi iaitu kaedah pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan. Kita menggunakan kaedah permainan monopoli education. Yang pertamanya, cara kita nak apply kepada murid-murid.
Pada minggu lepas kami telah mengajar murid-murid mengenai dengan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan guru ni dia beri kepada murid senarai gambar dalam bahasa Arab. Pada hari kejadian iaitu hari permainan, guru ni dia akan tetapkan giliran pemain, siapa yang nak mula dulu, siapa yang nak mula kemudian, dan guru ni akan membahagikan kumpulan mengikut kumpulan yang sedia ada. Langkah yang kedua, pemain yang pertama akan membaling buah dadu dia. Contoh andai kata buah dadu dia mendapat jumlah dadu 2. Okay? Dan dia akan bergerak ke depan sebanyak 2 langkah. Bila sampai ke kotak yang kedua, murid tersebut akan melihat di bawah akan ada perkataan dalam bahasa Melayu, contohnya perkataan sekolah. Jadi apa yang nak kena buat iaitu dia akan bagi tahu guru sekolah dalam bahasa Arab dan dia akan membuat ayat dalam bahasa Arab iaitu menggunakan jumlah ismiyah. Sebagai contoh, gambar di bawah adalah gambar sekolah. Sekolah dalam bahasa Arab, madrasah, dan dia perlu buat dalam ayat jumlah ismiyah. Ayat jumlah ismiyah iaitu ayat yang dimulakan dengan kata nama. Contoh, Ahmad fil madrasah. Modul yang seterusnya adalah modul kad imbas. Modul kad imbas adalah permainan meneka gaya bahasa badan. Langkah yang pertama, guru ni dia akan masuk ke dalam kelas dan dia akan bawa kotak dan kad imbas. Kad imbas ni akan ada gambar dan perkataan ini akan digayakan oleh murid-murid. Langkah yang seterusnya, guru akan panggil murid dan murid akan memilih kad imbas tersebut dan bila dapat kad imbas, dia akan baca kad imbas tersebut dan akan menggayakan di hadapan kelas. Murid-murid yang lain akan meneka gaya imbasan tersebut dengan menggunakan perkataan dalam bahasa Arab. Kaedah ini atau permainan ini akan diselangi dengan kaedah penulisan ayat dalam bahasa Arab iaitu menggunakan perkataan-perkataan yang diteka dalam bahasa Arab tadi. Modul yang terakhir iaitu modul permainan roda impian. Langkah-langkahnya adalah guru ni dia akan membahagikan murid-murid kepada beberapa bahagian ataupun beberapa kumpulan. Jadi murid ni bila duduk dalam kumpulannya, wakil kumpulan akan datang ke depan dan akan memutar roda impian tersebut. Bila roda impian tersebut telah diputar dan akan mempaparkan satu kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab, kalimah tersebut murid-murid perlu membuat ayat menggunakan kaedah jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, kumpulan tadi telah mendapat perkataan Ahmad. Jadi, mereka perlu gunakan perkataan tadi menggunakan kaedah jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, jawapan dia menggunakan perkataan Ahmad, yazhabu Ahmad ilal madrasah. Jadi, sama juga kumpulan lain, nanti mereka akan mereka akan putar roda impian dan roda impian tersebut akan paparkan perkataan-perkataan dan perkataan tersebut mereka akan membuat ayat menggunakan kaedah jumlah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Aminah binti Safar. Nombor kad matrik saya P1222896. Jadi saya akan menerangkan sebersedikit tentang jadual pelaksanaan aktiviti kami yang mana sebelum kami melaksanakan ketiga-tiga modul permainan kami iaitu modul permainan modul monopoli, seterusnya permainan kad imbas dan juga modul permainan yang ketiga adalah roda impian, maka kami telah melakukan beberapa langkah lah sebelum melaksanakan modul-modul tersebut iaitu kami mengenal pasti masalah dan juga membuat pengumpulan data awal. Dan seterusnya kami menulis proposal kajian, merancang tindakan, membuat ujian intervensi untuk mengenal pasti masalah. Dan seterusnya barulah kami melaksanakan aktiviti modul permainan tersebut. Dan setelah melaksanakan ketiga-tiga modul aktiviti modul permainan tersebut, kami melaksanakan ujian pos intervensi untuk menguji keberkesanan kami punya modul permainan. Seterusnya pelaksanaan aktiviti pula dilakukan dengan menggunakan tiga model permainan yang berbeza lah, iaitu monopoli, kad imbas dan juga roda impian.
Ketika semuanya dilaksanakan ketika sesi PDPC di dalam kelas. Kenapa dilaksanakan di dalam kelas? Kerana untuk menarik minat pelajar untuk membuat karangan ketika di dalam kelas, untuk membuat mereka lebih seronok untuk belajar karangan bahasa Arab. Kemudian seterusnya guru kemudian ketika sesi PDPC berlangsung, setelah seindaksi dilaksanakan juga, guru akan membagikan murid kepada beberapa kumpulan, iaitu satu kumpulan sebanyak 5 orang. Kemudian guru akan memaparkan dan juga memberi penerangan cara bermain setiap permainan tersebut. Setelah murid mendengar arahan yang diberikan oleh guru, maka murid pun boleh bermain. Dan setelah selesai bermain, maka ketika permainan tersebut, guru perlulah kami memantaulah aktivitas serta membantu murid yang mengalami kesukaran untuk memahami cara permainan tersebut. Dan setelah itu barulah latihan pengukuhan diberikan untuk menguji keberkesanannya. Dengan berakhirnya penerangan tentang jadual pelaksanaan program, maka berakhirlah sesi perbincangan daripada kumpulan kami. Jadi saya kira itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih doktor dan rakan-rakan semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.